satu wawancara yang akan kami bawakan kepada anda di mana akan menyentuh mengenai sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021. Ini berkaitan juga sedikit sebanyak mengenai dengan tazkirah kita ni tadi, mengenai kesihatan. Ada berhubung kait di mana dengan kita ni sentiasa menjaga kebersihan dan juga persekitaran kita ni, insya-Allah kesihatan itu pun dapat kita dimantapkan juga. Betul sekali. Ya, dan kita bersama dengan dua orang narasumber kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Roziah Haji Adnan, iaitu pemangku Ketua Bahagian Perancangan dan Pengurusan Alam Sekitar, dan di sebelah Puan Roziah iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Fakhrul Razi bin Haji Saleh, iaitu Pegawai Alam Sekitar Bahagian Kawalan Pencemaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Sehat, alhamdulillah. Masih lagi belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Alhamdulillah. Baik, dalam untuk pertemuan kita di hari ini, kita ni akan menyentuh mengenai sebutan Hari Alam Sekitar. Mungkin terlebih dahulu kita tanyakan kepada Puan Roziah sekali, kepada mungkin dapat dijelaskan bila sebutan Hari Alam Sekitar ini, dan juga sedikit sebanyaklah apa objektif bagi disambut setiap tahun. Okey, terima kasih Mamar. Hari Alam Sekitar Sedunia ni disambut setiap 5 hari bulan Jun tu, pada setiap tahun, semua dengan tema-tema yang berbeza. Jadinya antara lain objektifnya ia diadakan dan disambut ialah untuk memberikan platform bagi orang ramai mengadakan aktiviti-aktiviti, sama daya berbentuk aktiviti yang fizikal lah secara di luar ataupun kesedaran alam sekitar, dalam sama-sama memperkasa dan memupuk tabiat-tabiat yang berunsurkan kehijauan, kelestarian, dan juga membuat sesuatu yang baik untuk alam sekitar. Ianya mula diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu sekitar tahun 1974 so lebih kurang dalam 50 tahun sudah. Akan menghampiri 50 tahun atau itulah Hari Alam Sekitar Sedunia. Ya, disambut setiap tahun. Jadi pada 5 Jun ya, bagi meningkatkan kesedaran kita inilah, bukan saja secara global tapi di negara bersalam juga turut sama menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 ini. Jadi memang setiap tahun memang ada tema-temanya tersendiri. Jadi mungkin untuk tahun ini apa sebetulnya tema untuk sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021? Sambutan tema-tema bagi sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun 2021 ini ialah Ecosystem Restoration, ataupun dalam Melayunya pemulihan ekosistem. Jadinya tema-tema yang dipilih oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini ia berkait rapat dengan isu-isu alam sekitar semasa. Jadinya tema Ecosystem Restoration ini, kalau sekiranya kita ni pun maklumat-maklumat mengenai alam sekitar, pencemaran yang ada pada masa ini, ya di hujung jari kita ni sudah. Betul. Dari media sosial, dari internet kan. So kita ni pun tahu apa saja isu-isu alam sekitar semasa yang berlaku pada masa ini. So antara lainnya yang diberikan perhatian pada tahun ini sama juga seperti yang disambut pada 22 April bagi Hari Bumi, memfokuskan kepada pemulihan. So ini pemulihan ekosistem. Jadinya ia berkait rapat lah dengan apa yang kita ni lihat di persekitaran kita ni, aktiviti-aktiviti yang mungkin indah, terkawal, yang ada memberikan kesan kepada alam sekitar. Jadinya keperluan dan kepentingan untuk satu membuat pemulihan, di samping itu juga untuk keduanya keperluan untuk kita ni memelihara secara proaktif. Baik, untuk selanjutnya jom ada telah pun Puan kongsikan mengenai tema untuk tahun ini ya. Jadi mungkin juga dapat Puan kongsikan pada kita pada hari ini tema Ecosystem Restoration ataupun pemulihan ekosistem. Mungkin dapat dijelaskan lagi akan aktiviti yang akan diadakan pada 5 Jun ini kan? Pada 5 Jun ya? 5 dan 6 Jun. 5 dan 6 Jun. Jadinya alhamdulillah pada setiap tahun Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi akan mengadakan aktiviti-aktiviti bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Bagi tahun ini ada 2 aktiviti yang dirancang, yang diaturkan untuk diadakan. Pertama, satu Jerayawara yang akan diadakan selama 2 hari, 5 dan 6 hari bulan Jun, iaitu hari Sabtu dan Ahad di Kementerian Pembangunan, ruang legal tingkat 1, di mana Jerayawara ini ia akan dibukakan kepada orang ramai, bermula pukul 10 hingga pukul 5 petang. Jerayawara ini bertujuan untuk menyediakan satu platform bagi agensi-agensi kerajaan
badan-badan bukan kerajaan atau NGOs, sektor swasta dan pengusaha-pengusaha untuk mempamerkan dan mempromosikan usaha-usaha, aktiviti-aktiviti dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang dapat ditawarkan yang menjurus kepada pemeliharaan dan juga pemulihan alam sekitar. Di samping itu juga akan dipamerkan amalan-amalan alam sekitar, amalan-amalan hijau yang diterapkan oleh beberapa sektor-sektor swasta dalam sama-sama menjaga dan memelihara alam sekitar ini. Dan aktiviti yang kedua, satu kempen kebersihan senegara tu insya-Allah akan diadakan juga. Alhamdulillah. Jadi ianya akan diadakan pada 5 hari bulan Jun dan juga 6 Jun ni ya, 2 hari. Berlangsung selama 2 hari, itu pada hari Sabtu dan juga hari Ahad. Yang mana temanya ialah pemulihan ekosistem ya. Ianya akan diadakan nanti insya-Allah pada tingkat 1 Kementerian Pembangunan pada jam 10 pagi sehingga 5 petang. Jadi apa antara pengisian-pengisian lain yang akan diisikan di dalam Jerayawara tersebut? Okey, terima kasih Mahira. Bagi Jerayawara 2 hari ini, insya-Allah kami ada menerima penyertaan dari pelbagai pihak, antara lainnya dari agensi kerajaan, Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kita juga akan dapat menyaksikan pameran dari Sekretariat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Di samping pameran daripada Jasri Jatuah, di samping itu juga pameran Floating Waste Collector Conceptual Design dari institusi-institusi pengajian tinggi yang ikut sertanya. Diorang ini akan menunjukkan reka bentuk konseptual mereka bagi teknologi-teknologi untuk membersihkan sungai-sungai dan longkang-longkang di negara Brunei Darussalam. So itu something yang kami excited lah untuk pamerkan orang-orang. Di samping itu juga bagi badan-badan bukan kerajaan yang akan ikut serta, ada beberapa yang ikut termasuk Blue Wild, Kilang Rirut, Sustainable Ocean Alliance Brunei, Community for Brunei dan Big Begawan Project. Jadi badan-badan yang terlibat ini, diorang ini terlibat dalam kesedaran alam sekitar dan juga yang pernah membuat kerja-kerja untuk memelihara dan melindungi alam sekitar dan ekosistem juga. Kita juga ada pengusaha-pengusaha yang sama ada menjual produk-produk mesra alam ataupun yang mengamalkan eco-packaging atau yang kami maksudkan memakai bahan-bahan yang eco seperti kertas yang Ina memakai adalah plastik, single use plastik satu, because we want to menerapkan pemakaian alternatif yang lebih mesra alam daripada alternatif yang masa ni sering dipakai lah. Betul. Okay. Sampai kata juga ada beberapa syarikat yang akan menawarkan perkhidmatan alam sekitar. So ini termasuk juga perkhidmatan Kitar Semula dari Green Depot, Enivo Sendirian Berhad, Rimba Garden Central yang akan mempamerkan kompos dorang tu, Shalis Waste Recycling, Norakon Sendirian Berhad. So ini ikut serta ini mengongsikan perkhidmatan dan juga produk-produk yang dapat mereka tawarkan. Sampai kata juga bagi memeriahkan lagi Jerayawara pada 2 hari tersebut, kita akan ada henna station tau. Ada dua vendor yang akan melukis henna, tetapi inilah berunsurkan flora dan fauna, so bertepatan dengan tema tu nanti. Sampai kata juga antara lain kelainan yang akan ada semasa Jerayawara ini ialah pameran dari artis-artis tempatan. Maksud artis tempatan itu yang membuat creative arts. So mereka ni ada membuat dekorasi-dekorasi, ada art pieces lah tu, menggunakan bahan-bahan yang terbuang. So itu something yang kami mau pamerkan kepada orang lah, di mana bahan-bahan terbuang itu ia boleh dijadikan bahan yang lain. Di samping untuk mempamerkan kepada orang hasil-hasil karya mereka dalam berbentuk poetry. Alhamdulillah. Jadi banyak juga ya aktiviti-aktiviti yang bersama untuk hari ini. Kalau kita lihat, kalau jika mengenai lukisan ataupun senian ya, art kreatif ini, rasanya kalau barang itu kalau di kita semula harganya 10 sen lah. Cuma bagi contoh lah puan. Tapi kalau dibuat menjadi art, sudah setentunya mempunyai harga yang lebih berharga, mungkin lebih beratus lah. Jadi pada habis kita untuk hadir bersama, apatah lagi bagi yang peminat seni khususnya mana tahu kan mendekorate ataupun
mengubah suai rumah itu, pastikan untuk hadir bersama, mana tahu ada yang menepti cita rasa awak. Baik, kita telah pun bersama dengan Puan Rozizah Hajatnan, dan seterusnya kita bersama dengan Tuan Muhammad Fakrul Razi Haji Saleh, di mana Tuan tadi ada aktiviti kedua ya dikongsikan. Jadi mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai aktiviti kedua itu, kempen kebersihan berkenaan. Okey, terima kasih Muhammad. Ya, kempen kebersihan seluruh negara ini seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Rajah tadi ialah sempena meraihkan Hari Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini. Jadinya kempen tersebut akan difokuskan untuk mengatasi dua isu. Isu pertama ialah isu-isu serpihan laut atau lebih dikenali sebagai marine debris. Isu kedua ialah untuk menangani isu-isu sampah yang ada di darat. Ini kerana sebahagian terbesar dari serpihan laut itu sebenarnya datang dari darat melalui pengurusan atau pembuangan sampah yang tidak teratur. Tambahan lagi, longkang-longkang, saliran pula juga menjadi jalan utama bagi sampah-sampah tersebut untuk sampai ke laut. Jadinya kempen kebersihan senegara ini akan diadakan atau akan dijalankan di bawah Jawatan Kuasa Induk Isu-isu Kebersihan, dan akan dibahagikan kepada dua. Satu ialah kempen kebersihan seluruh negara yang akan diadakan di pesisiran pantai yang akan diterajui oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Dan yang kedua lagi ialah kempen kebersihan di darat yang akan diterajui oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan di kesempatan ini dapat dikongsi, mungkin dapat dikongsikan dengan CCTV Audat, telah pun kami disediakan satu e-poster mengenai kempen kebersihan senegara berkenaan ya Tuan, pada 2021 serpihan laut hero pantai kita ni. It takes a nation to make Brunei environment clean. Yang mana akan diadakan betul ya pada 13 Jun 2021 nanti. Mungkin dapat dijelaskan Tuan di mananya? Kempen kebersihan ini sebenarnya akan dijalankan selama 7 bulan, di mana ianya akan diadakan sekali setiap bulan. So jadinya kempen kebersihan pertama yang akan diadakan ialah pada 13 hari bulan Jun ini. Dan ianya akan melibatkan 3 pantai utama di seluruh negara, iaitu Pantai Muara di daerah Brunei Muara, Pantai Danau di daerah Tutong, dan Pantai Peranginan Lumut di daerah Belain. Ya, ada 3 lokasi ni. Ia akan ianya akan dijalankan serentak lah hari tersebut. Pada hari yang sama ya, 13 Jun ini nanti. Dan juga adakah peserta perlu mendaftar ataupun orang ramai perlu mendaftar untuk mengikuti, ataupun boleh sejua secara walk-in? Yes, pada acara tersebut yang akan diadakan pada 13 hari bulan, acara tersebut akan dihadiri oleh kebanyakan oleh ahli-ahli kementerian, ahli-ahli lembaga mesyuarat negara, dan juga NGOs. Tetapi acara-acara tersebut selepasnya yang akan diadakan pada sekali setiap bulan, kami akan melibatkan sukarelawan, dan akan dijangka sasaran kami dijangka akan dilibatkan 100 ke 150 orang. Jadinya peserta akan dikehendaki mendaftar, tetapi information untuk mendaftar akan diadakan pada jarawaya tersebut. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara yang dapat dikongsikan ya. Dan ialah sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, mungkin ada sedikit nasihat kepada orang ramai ni, mungkin daripada Puan Rozizah sendiri, mungkin bagi orang ramai yang ingin mengikuti ataupun menyertai, ada peraturan-peraturan yang ingin dikongsikan ya, mengikut daripada garis panduan yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan, mungkin dapat dikongsikan kepada orang ramai. Okey, terima kasih Mahira. Jadinya bagi penonton-penonton, orang ramai yang ingin ikut mengikuti or hadir semasa jarawara tersebut, sememangnya kita mesti mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan itu, seperti Blue Health punya QR code scan itu, dan juga memastikan kesihatan kita ni lah sebelum datang semasa acara tersebut. Akan disediakan juga tempat untuk memeriksa suhu badan nanti sebelum orang ramai dibenarkan untuk masuk lah tu sekarang.
Jadinya bermasa ini kami bagi mewakili Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran orang ramai semasa Jerayawara pada 5 dan 6 Jun nanti. Terbuka kepada orang ramai bermula pukul 10 pagi sehingga 5 petang ingin dipesankan di sini Jerayawara ini akan menerapkan konsep atau amalan bring your own atau bawa sendiri, di mana kami akan menggalakkan orang ramai untuk membawa barang-barang guna semula mereka sendiri seperti tumbler, ringkat, beg guna semula, terutama sekali semasa membeli dari vendors-vendors yang akan mengikutinya nanti selaras dengan tema Jerayawara ke arah mencapai negara eko. Baik Tuan, untuk selanjutnya mungkin dapat juga dikongsikan macam mana ini, manalah tahu ada yang ingin mengetahui apa pengisian Jerayawara tersebut dan juga seterusnya, manalah tahu ada kempen seterusnya, bagaimana untuk mereka mengetahui lebih lanjut? Di khalayak ramai bolehlah melawat laman sesawang kami www.env.gov.bn atau melawat IG page kami itu justri.pn. Kebanyakan informasi mengenai Jerayawara dan juga kempen kebersihan tersebut boleh didapati di sana. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini salah satu daripada inisiatif yang telah pun dilaksanakan ya, untuk sama-sama kita ni berwaspada ataupun menjaga alam sekitar kita, supaya ini memberikan kesedaran juga kepada orang awam betapa pentingnya kita ni menjaga dan bertanggungjawab menyelamatkanlah. Terutama sekali kalau mengikut daripada temanya untuk tahun ini tadi ekosistem. Jadi mungkin ini adalah sesuatu daripada sebagai satu meningkatkan kesedaran kita ni lah ya. Dan juga kalau kita lihat, kalau rasanya perlu ada balance, perlu ada keseimbangan dalam kehidupan kita ini, di mana kalau kita tidak mementingkan betapa pentingnya kehidupan marin ataupun juga akan kehidupan tumbuhan ini, pastinya ianya akan merubah akan ekosistem kita ini, antaranya ialah suhu bagi seluruh dunia pasti akan berubah dan sudah tentunya akan memberikan impak yang lebih besar. Rasanya kalau turunan ataupun naiknya suhu bagi di daerah di kutub ataupun di bahagian selatan, bila ada turunan tersebut suhu semakin menaik, ianya akan memberi impak bagi kita ini, antaranya ialah bila naiknya akan air di laut kita, dan sudah banyak sebetulnya yang dapat kita sentuh mengenai impak yang kecil boleh membawa kepada suatu perkara negatif yang besar. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan bersama mengenai hal alam sekitar, Hari Alam Sekitar Sedunia 2021, yang mana kita temanya pemulihan ekosistem. Ya, jadi insyaAllah akan berlangsung ni pada 5 hari bulan Jun 2021 sehingga 6 Jun. Sekali lagi kita kongsikan ya poster tersebut, Hero Pantai, Hero Pantai, Kempen Kebersihan Senegara 2021, Serpihan Laut Hero Pantai. Jadi di sana ada temanya kata It Takes a Nation to make Brunei environment clean. Slogannya It Takes a Nation to make Brunei environment clean. Jadi insyaAllah akan diadakan pada hari Ahad 13 Jun 2021. Ada 3 lokasi ya. 3 lokasi. Iaitu di Pantai Muara di daerah Brunei Muara, dan juga Pantai Lumut di daerah Black, dan juga Pantai Danau di daerah Tutong. Diadakan serentak ya pada jam 7 pagi. Jadi bis kita bolehlah mendaftar sekarang. Diklik pautan di bio mereka, iaitu di laman Instagram justri.bn, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Negara Brunei Darussalam. Baik, sudah setentunya itu antara pengungsian bersama. Ada kaitannya tadi itulah ada kaitannya antara kesihatan dan juga kebersihan, penjagaan alam sekitar kita ini. Semua itu tertumpu bagi diri kita ini sendiri, bagi untuk kecemerlangan di dunia, malah juga sebenarnya di akhirat. Ada hubung kaitnya sebenarnya. Betul. Baik ya. Untuk akhirnya, mungkin daripada Puan Roziah sendiri, apakah pesanan ataupun saranan kepada orang ramai berkenaan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2021 ini, Puan? Silakan. Okey, terima kasih Pak Mahera.
Pertama sekali bagi mewakili Jabatan diucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana memberikan kami peluang untuk mengongsikan serba sedikit mengenai Hari Sambutan Alam Sekitar Sedunia pada tahun ini. Ya, objektifnya disambut pada setiap 5 Jun itu bagi membolehkan orang ramai untuk memulakan untuk membuat tindakan secara serentak global itu disambut oleh lebih 100 negara di seluruh dunia. Ia semestinya dibuat dalam sehari itu sahaja, tetapi ia sempena untuk memperingati Hari Alam Sekitar Sedunia itu. Ia merupakan satu platform untuk orang membuat tindakan itu. Dan juga akhir sekali dari kami mengalu-alukan kedatangan orang ramai semasa Jeraya Wara 2 hari tersebut, dan juga sokongan daripada semua pihak untuk menjadi sukarelawan semasa kempen kebersihan senegara itu nanti pada bulan 7 dan berikutnya, Tuan Razia. Akhir sekali dari kami, terima kasih sekali lagi, dan insyaAllah terima kasih juga kami ucapkan kepada semua peserta-peserta peserta-peserta Jeraya Wara yang menyertai Jeraya Wara seperti yang disebutkan tadi itu. Ya, alhamdulillah. Satu kesimpulan yang cukup padat ni. Okey, alhamdulillah pun kita harapkan moga acara yang akan bakal diadakan ataupun Jeraya akan diadakan ini akan berjalan dengan lancar. Dan kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah.